Hai, so hari ni aku nak share tentang pengalaman lockdown di Ireland dan kenapa Ireland adalah salah satu negara yang tinggi kadar positif COVID-19 walaupun Republic of Ireland ni hanyalah negara yang sangat kecil dan jumlah penduduknya hanyalah 4.9 juta, sangat sedikit berbanding dengan Malaysia yang negaranya lebih besar dan rakyatnya lebih ramai. Pada 19 April 2020, Ireland merekodkan sebanyak 14,758 jumlah mereka yang positif dengan COVID-19 dan yang mati akibat COVID-19 pula seramai 571 orang. Berapa yang sembuh? Hanyalah 77 orang, which is sangat sikit berbanding dengan Malaysia, yang mana dekat Malaysia mereka yang positif COVID-19 hanyalah sebanyak 5,389 orang. Yang mati pula hanyalah 89 orang dan yang berjaya sembuh adalah seramai 3,197 orang. So berdasarkan pemerhatian aku dekat sini dan juga bila aku sembang dengan kawan-kawan yang bertugas sebagai doktor dekat hospital-hospital di Ireland, pertamanya adalah disebabkan kesedaran masyarakat tu sendiri. Kalau kita tengok dekat Malaysia, awal-awal rakyat Malaysia mungkin tak biasa dengan perintah kawalan pergerakan dan mungkin ada yang sedikit degil dengan arahan tersebut. Tapi lama-kelamaan rakyat Malaysia mula patuh. Ramai yang mula sedar, siap buat kempen dekat social media untuk stay at home. Tapi dekat Ireland ni, diorang macam ignorant sikit. Walaupun sebenarnya kerajaan Ireland ni dah banyak mulakan langkah-langkah awal untuk mencegah penularan virus COVID-19 ni. Contohnya pada 17 Mac, mula-mula kerajaan Ireland ni tetapkan untuk semi-lockdown. Semua institusi pendidikan, sekolah-sekolah, childcare telah ditutup. Kemudian pada 27 Mac, mereka gariskan untuk lockdown secara menyeluruh Ireland ni. Tapi apa yang berlaku, rakyat-rakyat dekat Ireland ni, diorang masih lagi tak jaga social distancing, masih berjalan-jalan, bawa keluar anak, beriadah, berjogging. Bila mereka tak jaga social distancing tu, makin mudahlah penularan COVID-19 tu sendiri. Kenapa mereka macam agak ignorance ni adalah sebab mungkin mereka ingat COVID-19 ni hanyalah salah satu lagi influenza. Sebab dekat Eropah ni setiap tahun akan ada kes-kes influenza dan mereka memang terbiasa untuk ambil flu vaksin setiap tahun. Mungkin mereka ingat dengan flu vaksin tersebut dah cukup untuk memerangi virus COVID-19. Tapi hakikatnya tidak, sebab COVID-19 is totally a different virus yang masih tak ada lagi vaksinnya. Seterusnya, faktornya adalah kerana isu travelling. Kalau kita tahu, Ireland ni adalah parts of European countries. So, mereka telah tanda tangan perjanjian Schengen, yang mana perjanjian Schengen ni memudahkan rakyat-rakyat mereka untuk keluar masuk ke negara-negara Eropah yang lain. So, travelling is very easy dan juga adanya kemudahan-kemudahan untuk kita pergi daripada satu negara ke negara yang lain dengan mudah. So, bila travelling ni mudah, mereka ni pula tak declare yang mereka pernah ke negara yang sudah dijangkiti dengan coronavirus, which is sebagai contoh Italy. So, bila diorang tak declare, bila diorang balik Ireland, diorang carry on dengan the daily life, akan menularlah virus COVID-19 ni. Dan seterusnya, bila kerajaan dah gariskan pasal lockdown ni, mereka travel pula, pulang ke kampung. So, dekat kampung ada banyak sangat orang tua. So, bila orang muda bertemu orang tua, yang mungkin orang muda ni adalah carrier, maka mereka yang vulnerable akan mudah dijangkiti dengan coronavirus. Dan kalau kita tengok pun berdasarkan data, 50% mereka yang mati akibat COVID-19 ni adalah dalam kalangan orang-orang tua. Dan yang terakhir adalah sebab efisiensi treatment dekat Republic of Ireland ni sendiri. Hospital-hospital di Republic of Ireland hanya menempatkan mereka yang sangat-sangat teruk simptom COVID-19 ni. So means that kalau kita ni positif COVID-19 contohnya, kita tak akan ditempatkan dekat hospital kalau kita punya simptom tu tak teruk. Contoh simptom yang teruk adalah pneumonia. Kalau pneumonia, then kita akan ditempatkan dekat hospital. If not, we just need to stay at home and self-quarantine. Which is kalau kita self-quarantine ni, kita tak tahu pun adakah orang tu betul-betul patuh dengan self-quarantine tersebut. So, bersyukurlah dekat Malaysia yang mana kita sangat efisien dalam menangani mereka yang dijangkiti COVID-19. So, as a conclusion, kita boleh reflect balik lah betapa arahan PKP ni sangat penting. Kalau kita patuh, kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19 dan beruntungnya rakyat Malaysia ada kemudahan yang sangat efisien, kemudahan perubatan dan juga doktor-doktor yang sangat profesional,
kaki tangan, jururawat, penolong pegawai perubatan yang berjuang berhabis-habisan untuk membantu mereka yang dijangkiti COVID-19. So, walaupun dekat mana-mana pun kita berada, cubalah untuk mematuhi PKP, Restrict Movement Order, dengan harapan supaya dunia kita sembuh kembali daripada virus COVID-19.